Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan lihat matematik tambahan tingkatan 4, bab 6 hukum linear. Kita lihat pada soalan klon SPM 2013. Soalan ini juga ialah soalan TP5. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua kumpulan ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu uji kaji. Kumpulan ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan R X kuasa 2 tambah S per X dengan keadaan R dan S ialah pemalar. Di sini diberikan nilai-nilai X dan Y. Soalan A, plotkan XY melawan X kuasa 3 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X kuasa 3 dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi XY. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Soalan B pula, gunakan graf untuk mencari nilai R dan S X apabila Y sama dengan 45 per X. Kalau soalan ni kata plotkan XY melawan X kuasa 3, bermaksud paksi Y-nya ialah XY melawan X kuasa 3. X kuasa 3, tengok perkataan melawan, maksudnya X kuasa 3 adalah paksi X. Okey, kat sini kalau kita tengok, persamaan dia bagi Y je dekat depan. Nilai yang dia bagi X dan Y sahaja. Dia nak nilai XY dan juga X kuasa 3. Jadi kita kena buat jadual yang baru untuk mencari nilai XY dan juga X kuasa 3. Dekat sini kita nak buat berapa banyak. Okey, kita tengok kepada bilangan jadual yang dia dah bagi ni. X, nilai X ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ikut sahaja bilangan nilai X yang dia bagi dekat sini. Jadi kita lukiskan jadual yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak kosong. Kemudian kita isikan yang kotak atas ini untuk paksi X, yang bawah ini untuk paksi Y. Jadi kita dah tahu tadi paksi X dia ialah X kuasa 3. Jadi kita tulis dekat sini X kuasa 3. Paksi Y dia ialah XY. Kita tulis dekat bawah sini XY. Okey, seterusnya kita nak kira nilai X kuasa 3. Jadi kita ambil daripada nilai-nilai X ini. Okey, yang pertama, nilai X dia ialah 0.8. Jadi kita kena kira 0.8 kuasa 3. Jadi kita akan dapat jawapan dia ialah 0.512. Sama juga untuk nilai XY. Okay, untuk nilai XY kita kena ambil nilai X yang pertama iaitu 0.8. Kemudian kita kena darabkan nilai Y. Nilai Y dia ialah 108.75. Maka kita akan dapat jawapannya iaitu 87. Jadi sini kita tulis 87. Sama juga untuk nilai X yang kedua. Nilai X yang kedua ialah 1. Okay, bila 1, maka 1 kuasa 3. Sebab sini dia nak X kuasa 3. Jadi 1 kuasa 3 ialah 1. Jadi kita tulis sini jawapan dia 1. Kemudian untuk nilai XY, apabila nilai X dia 1, maka nilai Y dia ialah 79. Jadi 1 darab dengan 79, kita akan dapat jawapan dia 79. Okay, kita lengkapkan ke semua jadual ini berpandukan kepada nilai X dan nilai Y yang telah diberi. Jadi untuk mula melukis graf, kita lukiskan paksi X dan paksi Y. Kemudian kita tuliskan skala mengikut skala yang dikehendaki.
Kalau ikut soalan dia nak paksi X kuasa 3. Jadi dekat sini kita tulis X kuasa 3. Jangan tulis paksi X. Kemudian paksi Y dia ialah paksi XY. Okey, untuk paksi X kuasa 3, kita kena gunakan skala 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya ada 2 cm kat sini, ada 2 kotak kecil kat sini. Di sini nilai dia ialah 1. Ini kosong. Okey, 1 sehingga ke berapa? Kita tengok paksi X. Paksi X paling besar. Paling besar nilai dia ialah 4.9. Bermaksud dekat sini kita kena tanda paksi X kuasa 3 sehingga 5 unit. 2, 3, 4, 5. Manakala untuk paksi XY, paksi XY kita kena guna skala 2 cm kepada 10 unit. Jadi dekat sini 2 cm, di sini ialah 10. Kena buat sehingga berapa? Tengok dekat sini, nilai yang paling besar ialah 87. Jadi maksudnya kita kena buat lebih sikit lah. Jadi sehingga 90. Okey, untuk paksi X dengan Y, boleh ke kalau kita nak buat kotak atas ni sikit? Okey, boleh buat, tapi kita kena tengok. Kalau katakanlah nilai X dengan nilai Y, paksi X, paksi Y dia banyak, jadi kita buatlah dekat tepi. Kalau sikit je nilai dia dan muat dalam kertas graf kita, kita boleh buatlah dekat tengah ni sikit, garis yang kedua ni. Okey, jadi dekat sini kita kena tanda, kena plot 0.512 dengan 87. Okey, dekat sini ada 3 titik perpuluhan. Jadi untuk tanda dekat dalam kertas graf, kita ambil 1 titik perpuluhan sajalah. Jadi kita bundarkan. Okey, sekarang kita nak tanda 0.5012. Jadi titik pertama saya sudah tandakan kat sini. Okey, pastikan tanda kita tu, tanda pangkah ataupun titik bulat kecil tu jangan terlampau besar dan jangan terlampau kecil. Okey, supaya mengelakkan ralat. Jadi kita tandakan ke semua nilai X kuasa 3 dan ke semua nilai XY di dalam graf kita. Jadi selepas tandakan semua titik-titik kita tadi, kemudian kita ambil pembaris dan kita tengok penyuaian yang terbaik. Penyuaian yang terbaik maksudnya kemungkinan semua titik berada di atas garis, ataupun ada 2 titik kat atas, 1 kat bawah. Cari garis yang paling cantik, yang paling balance. Jadi kalau tengok pada graf saya yang saya dapat ni, saya ada 1 titik dekat atas garis, dekat je dengan atas ni. Lepas tu 1 titik yang berada di bawah garis. Okey, agak jauh sedikit. Okey, jadi ini balance. Kalau kita tengok sini, balance lah garis ni. Ada 1 atas, ada 1 bawah. Titik yang lain semua berada di atas garis. Seterusnya dekat sini dia bagi persamaan Y sama dengan Rx kuasa 2 tambah dengan S per X. Okay, graf kita tadi, paksi Y dia ialah XY. Jadi maksudnya kalau kita tengok dekat sini, X ni kalau duduk kat bawah ni, kalau kita pindah ke atas dia akan jadi XY. Jadi sebelum kita pindahkan X ini ke kiri, kita kena samakan penyebut yang bawah ni. Jadi dekat sini Y sama dengan Rx kuasa 2 ini kita kena darab dengan X per X, sebab kita nak samakan yang bawah ni. Lepas tu yang belakang ni kita salin saja S per X. Jadi dekat sini dia akan jadi R X kuasa 2 darab dengan X, dia akan jadi X kuasa 3
per dengan X tambah dengan S per X. Barulah kita boleh pindahkan X ini ke kiri. Bila ke semua ungkapan yang ada dalam persamaan ni ada penyebut yang sama, baru boleh pindah. Okay, jadi pindahkan X ini ke sebelah kiri, dia akan jadi X, Y sama dengan Rx kuasa 3 tambah dengan S. Okay, sekarang kalau kita tengok persamaan yang kita dah dapat ni tadi, kita dah dapat dah. X, Y ni ialah paksi Y punya. Okay, kita tulis sini. Yang ini ialah paksi Y. Yang ini tadi ialah paksi X. Jadi S ini apa? S ini ialah pintasan Y. Okey, yang memotong pada paksi Y ni. Okey. Jadi, sekarang soalan dia suruh cari nilai R dan S. Kalau kita tengok dekat sini, S ini tadi ialah pintasan Y. Jadi, baca je daripada graf dekat sini, pintasan Y dia berapa. Okey, dia lalu dekat sini berapa? Dia lalu dekat 95. Jadi, jawapan dia S ialah 95. Okey, sekarang R itu apa? R itu ialah kecerunan. Bila kecerunan, kita kena cari dua titik yang berada di atas garis. Jadi, kita carilah dua titik yang senang untuk dibaca. Katakanlah dekat sini, saya ambil titik ni. Titik ni nama dia 0.95. Dan satu lagi titik saya ambil yang ni lah. Ambil yang ni, nama dia 3.4. Dengan yang ini 40. Okey, jadi kita nak cari kecerunan. Formula kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi yang mana X2, mana X1? Okey, yang ini kita anggapkan sebagai X1, maka yang ini Y1. Yang ini X2, yang ini Y2. Jadi kita gantikan Y2 40 tolak Y1 95 per X2 3.4 tolak dengan 0. Jadi, dekat sini kita akan dapat negatif 16.1765. Okey, sudah selesai untuk soalan 1. Sekarang, untuk mencari soalan nombor 2. X apabila Y sama dengan 45 per X. Okey, jadi sekarang ni, soalan dia bagi Y sama dengan 45 per X. Okey, jadi bila Y sama dengan 45 per X ni, nak cari daripada graf ni, kita tengok paksi Y dia ialah XY. Kalau kita tengok dekat sini, ini Y, ini X. Kalau X pindah ke kiri, dia akan jadi XY. Jadi dekat sini, kita pindahkan XY ni jadi 45. X pindah ke kiri, dia akan jadi 45. Jadi, kita kena cari daripada graf. Okey, ambil XY 45. 45 kat sini, kita kena buat garis putus-putus sehingga jumpa garis yang kita tanda tadi. Kemudian, turunkan ke bawah. Kita akan dapat nilai untuk X kuasa 3 ialah 3.1. Bila kita dapat X kuasa 3 ialah 3.1, maka jawapan dia X ialah punca kuasa 3, 3.1. Kuasa 3 pindah ke kanan, dia akan jadi punca kuasa 3. Jadi tamatlah untuk bab 6 ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.